Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan dan puan muslimin muslimat rahimahullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini. Tuan-tuan, kita masih lagi berbincang tentang cabang iman yang seterusnya dalam kitab kita ini, iaitu cabang taubat daripada dosa. Kita ulang kali sebut tuan bahawasanya iman, yang kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepercayaan kita terhadap semua perkara yang dituntut untuk kita percaya dalam agama kita ini, daripada persoalan akhiratnya dan juga persoalan yang termasuk dalam perkara yang lain, syurga, neraka, malaikat dan sebagainya. Semua iman ini, kepercayaan ini, dia akan menuntut untuk kita melakukan ataupun melaksanakan perkara yang menjadi tuntutan iman. Dan dari sudut yang lain, iman itu sendiri akan menghasilkan buah ataupun ranting yang akan menjadi bukti kepada iman yang ada dalam hati kita, dan juga dia adalah kesan kepada iman yang ada dalam hati kita. Dan kita, salah satu daripadanya, apabila seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi seorang yang bertaubat daripada segala salah silap dan dosa-dosanya. Dia tidak akan menjadi seorang yang apabila tersalah langkah ataupun terjerumus melakukan dosa, tetapi dia tidak merasa apa-apa pun. Bahkan dia tidak berhenti daripada dosanya. Jadi itu bukanlah sifat dan ciri seorang mukmin yang beriman dengan sebenar-benar iman. Apabila ada kepercayaan dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada kepercayaan kita terhadap hari akhirat dan sebagainya, maka tentulah ianya akan menuntut kita, apabila kita tersilap dan tersalah, maka kita akan membetulkan, memperbaiki keadaan. Ini yang kita bincang pada pertemuan yang lepas tentang syarat-syarat iman, yang mana syarat-syarat taubat, yang mana Tuan Syekh Tuan Imam sebut, kita ambil daripada huraian oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang diringkaskan oleh Syekh Al-Qasimi, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab beliau Mau'izatul Mu'min. Ia adalah ringkasan kepada apa yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mulakan dengan syarat taubat itu. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Penyesalan itu disebabkan oleh kebimbangan terhadap natijah daripada dosa itu, yang akan membawa kita terhijab. Kita akan terdinding daripada menerima rahmat dan keampunan Allah. Jadi menyebabkan bila kita bimbang kesan daripada dosa, kesan daripada maksiat,
akan menyekat kita daripada menghampirkan diri pada Allah, akan datanglah masa penyesalan kita terhadap dosa yang kita lakukan. Sebab kita mengharapkan untuk dekat dengan Allah, untuk mendapat rahmat, belas ihsan, belas kasihan daripada Allah. Jadi bila kita tahu dosa itu akan menjauhkan kita dengan Allah, maka kita akan menyesal. Kita akan merasa tidak selesa untuk kekal dalam keadaan itu. Jadi selepas pada kita menyesal dan kita sedih dengan apa yang kita telah lakukan tadi, maka ia yang menuntut pula untuk kita mula bertindak, berhenti daripada dosa itu, dan kita berniat, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Jadi Tuan Syekh sebut, tuan, kita sambung perbincangan beberapa perkara yang berkaitan dengan taubat itu, tuan. Apabila sesuatu dosa itu telah dilakukan seseorang hamba, lalu dia mengambil langkah-langkah untuk bertaubat tadi, ini penyesalan dalam hatinya, keazaman dalam hatinya untuk tidak mengulangi lagi, dan dia sendiri berhenti daripada meneruskan dosa yang sedang dilakukannya itu tadi, insya-Allah Allah Ta'ala akan menerima permohonan taubat seseorang hamba itu. Boleh jadi kita bimbang dalam hati kita, dah bertaubat, telah sedaya upaya ingin melengkapkan syarat-syarat taubat tadi, dan kita meletakkan pengharapan supaya Allah mengampunkan dosa kita, mungkin terdetik bimbang-bimbang taubat kita tidak diterima oleh Allah. Jadi Tuan Syekh kata, ketahuilah oleh bahawasanya taubat itu apabila telah sempurna syarat-syaratnya, fahiya maqbulatun la mahala, pasti dia akan diterima oleh Allah, tidak ada keraguan lagi padanya. InsyaAllah sangkaan baik kita dengan Allah Ta'ala apabila kita mengambil tugas ataupun telah melaksanakan apa yang wajib ke atas kita selepas kita melakukan dosa tadi, maka insya-Allah kesan daripada taubat yang kita laksanakan itu ianya akan diterima oleh Allah. Dosa kita sesungguhnya cahaya kebaikan, cahaya hasanah, ini amal soleh. Amal soleh di sini taubat itu juga, penyesalan dalam hati. Kita berhenti daripada dosa dan kita bertekad untuk tak ulang lagi. Itu disebut sebagai syarat-syarat taubat. Itu sudah dikira sebagai hasanah, amal soleh. Lebih-lebih lagi kalau kita susuli dengan kita melakukan amal-amal soleh yang lain seperti sedekah, infak, istighfar, zikir, amal-amal soleh yang lainnya. Saya kata sesungguhnya cahaya daripada amal soleh, yakni hasanah kebaikan itu, pasti ianya akan memadamkan dari hati kita itu kesan kegelapan daripada dosa. Kesan kegelapan yang ada dalam hati akibat daripada dosa tadi, ianya akan terhapus dengan cahaya hasanah, cahaya kebaikan yang kita lakukan daripada taubat dan amal soleh yang lain. Saya kata sebagaimana tidak mampu bertahannya kegelapan malam, sebagaimana bila datang cahaya matahari, kegelapan tak boleh bertahan. Kesan daripada dosa ianya akan menggelapkan hati. Tetapi bila dilakukan amal soleh, dilakukan ketaatan pada Allah, disusuli dengan taubat, permohonan ampun pada Allah, cahaya taubat itu akan pasti menghapuskan kegelapan yang ada dalam hati. Dan Tuan Syekh juga beri perbandingan. Tuan Syekh kata, sebagaimana kalaulah kita pakai baju, dan baju itu ketika kita pakai, kita gunakan untuk melakukan kerja-kerja yang berbentuk memerlukan pada berhadapan dengan kesan-kesan kotoran, daki, debu dan sebagainya, pastilah baju tadi akan kotor. Itulah juga jasad kita, anggota tubuh kita dan hati kita. Apabila digunakan untuk melakukan perkara yang mendatangkan kegelapan dan kotor kepada hati, yakni maksiat dan dosa, pasti dia akan memberi kesan mengotorkan hati dan mengotorkan tubuh kita dengan dosa-dosa pada Allah. Akan tetapi apabila kita membersihkan semula baju itu, apabila diberikan siraman air, apabila diletakkan sabun dan sebagainya, saya kata, dan diletakkan, dibasuhkan dengan sabun dan juga air yang panas,
pasti ianya akan menghilangkan kesan kotoran yang terhasil selepas daripada kita bekerja dengan menggunakan baju yang bersih itu tadi. Jadi taubat pada Allah, permohonan keampunan pada Allah, ianya ibarat sabun dan air yang pasti akan membersihkan. Jadi saya kata penggunaan hati, kita gunakan hati kita ini untuk memenuhi kehendak syahwat. Saya kata isti'malul qalb fi syahwat yuwassikhul qalba. Kita gunakan hati kita ini untuk memenuhi kehendak syahwat kita, sama ada syahwat yang melibatkan perut, syahwat yang melibatkan kemaluan dan sebagainya. Kita guna sepenuhnya ikut kehendak syahwat tadi, pasti ianya akan mengotorkan hati. Akan tetapi apabila dibasuh, dibersihkan hati itu dengan air mata akibat penyesalan daripada dosa. Tuan kan dalam sebuah hadis yang sahih menyebut tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Ta'ala di hari akhirat kelak, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan, tidak ada pelindung daripada terik hari padang mahsyar itu melainkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satunya ialah seorang individu yang apabila dia bersendirian, dia duduk seorang, boleh jadi ketika dia tahajud waktu malam, ataupun boleh jadi ketika tak ada orang di rumah tapi dia duduk, zakarallaha khaliyan, dia berzikir mengingati Allah ketika dia berseorangan. Fafaqat ainahu, lalu mengalirlah air matanya. Kenapa mengalir air mata? Dia berzikir mengingati Allah, yakni dia mengingati keagungan Allah dan dia mengingat kejahatan dirinya. Lalu datang rasa sedih dan menyesal, mengalir air mata. Ini juga salah satu golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari akhirat. Tuan, air mata kita ni walaupun dilihat titisan yang kecil, tapi titisan air mata itulah yang boleh menghapuskan panas api neraka. Titisan air mata kita ni dilihat kecil tu kalau air mata bukan boleh jemput pun, tapi yang itulah yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Ya Allah, di dunia dulu aku sedar akan kekurangan aku sedar akan ketelanjuran aku sedar akan beratnya hukumanmu, dan aku pernah mengalirkan air mata di atas penyesalanmu. Maka selamatkanlah. Boleh jadi air mata yang sedikit itulah yang akan selamatkan kita di akhirat. Sebab apa? Sebab Rasulullah yang sebut, orang yang ketika dia bersendirian, dia muhasabah balik, dia kenang balik betapa banyak nikmat yang Allah dah beri pada dia, berapa banyak kesilapan dan dosa yang dia dah pernah buat, dan dia ingat hukuman-hukuman yang Allah janjikan terhadap dosa itu. Dan dia juga ingat tentang luasnya janji keampunan Allah. Dia ingat tentang rahmat Allah. Dia ingat tentang mulianya Allah. Allah masih terima kita yang kotor ini. Allah Ta'ala akan terima sekiranya kita kembali. Bila dia ingat benda itu, dia ingat Allah Ta'ala ketika dia bersendirian itu lalu mengalir air mata, maka itulah salah satu golongan yang akan mendapat naungan dan lindungan Allah pada hari akhirat. Sebab itu Imam Ghazali sebut, dia kata apabila seseorang yang telah terjerumus, yang telah terlanjur melakukan dosa, dia membersihkan dosa itu dengan air matanya, air mata yang benar-benar, apa? Air mata yang terhasil daripada kesedihan ataupun penyesalan daripada dosa tadi, pasti air mata penyesalan itu akan membersihkan hatinya dan menyucikan hatinya dan membersihkan hati. Jadi saya kata apabila hati itu telah bersih semula, selepas bertaubat kepada Allah, hatinya menjadi bersih dan dia isi pula dengan amal-amal soleh yang membawa cahaya yang makin membersihkan hati tadi, pasti hati itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti yang akan datang yang bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hatinya hati yang bersih, hatinya hati yang sehat dan hati yang elok. Ini saya kata
insya-Allah hati-hati yang telah bersih ini dengan disebab apa dengan kesan daripada taubat penyesalannya kepada Allah, insya-Allah mereka orang-orang yang memiliki hati sebegini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang tuan-tuan, Tuan Syekh juga sebut bahawasanya kita faham apabila cukup sifat dan cukup syarat kepada taubat tadi, insya-Allah Allah Taala akan ampunkan dan terima taubat kita. Sebab itu salah satu perkara yang berat tuan ialah apabila seseorang itu melakukan dosa secara tersembunyi ataupun selepas dia melakukan dosa Allah Taala tutup dosa itu tak diketahui oleh orang. Tiba-tiba dia sendiri yang pergi berbangga-bangga bercerita tentang dosanya kepada orang lain dalam keadaan berbangga dengan dosa tadi. Itu antara orang yang jauh daripada kita sebut jauh daripada peluang untuk mendapat keampunan daripada Allah. Sungguh semua dosa Allah Taala akan ampunkan, tetapi perbuatan menzahirkan maksiat adalah termasuk dalam perkara yang menjauhkan daripada keampunan daripada Allah. Sebab itu bila kita tersilap langkah melakukan dosa lalu Allah Taala tutup, Allah Taala tak dedahkan, maka bersegeralah bersyukur pada Allah Taala di atas nikmat ditutup aib tadi dengan kita bersegera bertaubat pada Allah. Jangan kita lanjutkan lagi, jangan kita abaikan, jangan kita lepaskan peluang yang Allah Taala beri kepada kita dengan ditutup kekurangan dan kelemahan kita tadi. Jadi saya kata, apabila kita tahu bahawasanya dosa itu perlu kita susuli dengan taubat, maka kita juga kena tahu apakah asbab dan punca-punca kepada dosa. Dosa kita ni banyak, dosa ni juga banyak kategorinya. Cuma Tuan Syekh kata, ketahuilah bahawasanya taubat itu kita meninggalkan dosa. Salah satu elemen taubat kita stop, kita tinggalkan dosa dan maksiat yang kita lakukan itu tadi. Jadi macam mana nak tinggal dosa? Macam mana kita nak tinggal perkara yang Allah larang ini sekiranya kita tidak kenal larangan tadi? Kita tak tahu pun benda tu rupanya dilarang. Jadi kita syoklah buat sebab kita tak tahu kata benda tu dilarang. Bila dah tahu barulah kita tahu rupanya tak boleh. Maka kita pun tinggal, kita pun berhenti. Jadi saya kata kita kena tahu jugalah sudut-sudut perkara yang akan mendorong kepada dosa. Dan tu saya kata perkara yang mendorong untuk seseorang itu melakukan dosa dapat disimpulkan kepada 4 sifat. 4 perkara yang akan mendorong seseorang hamba itu untuk melakukan dosa pada Allah. Perkara yang pertama, saya kata sifat ketuhanan. Yang ini dengan maksud seorang hamba itu dia cuba ataupun dia berasa untuk mengambil sifat-sifat yang hanya layak bagi Tuhan. Sebab yang kedua adalah sifat syaitaniyah, sifat-sifat yang datang daripada syaitan. Sifat yang ketiga sifat bahimiyah, sifat yang datang daripada ciri-ciri kehayawanan yang ada pada kita. Kita lupa kita adalah makhluk Allah yang hidup sama seperti binatang dari segi makan minum. Dari segi makan dan minum, yakni syahwat perut dan syahwat kemaluan itu sama seperti binatang. Kita juga ada akal dan juga hati yang suci bersih, sama dari segi dengan sifat-sifat para malaikat. Sebab itu manusia boleh jadi lebih rendah daripada binatang dan boleh jadi mulia sebagaimana mulianya para malaikat. Dan yang keempat kita sifat sabu'iyah. Sabu' ini sifat binatang buas. Dan saya terangkan satu demi satu. Yang pertama tuan-tuan, sifat yang datang daripada perasaan ingin menjadi seperti Tuhan. Sebagaimana yang berlaku pada Firaun dalam bentuk ahli paling teruk Firaun lah, jika dia mengaku dia Tuhan. Jadi mendatangkan itulah punca kepada dia melampaui batas sehingga dia melakukan dosa dan sebagainya. Dan begitu juga kalau tak sampai ke tahap itu pun
Ada dosa yang berpunca daripada seseorang itu ada keinginan untuk mengambil sifat-sifat yang hanya layak bagi Allah. Antaranya sifat takabur. Dosa takabur, tuan, meninggi diri ini hanya layak bagi Allah. Memandang orang lain lebih hina dan lebih rendah ini hanya layak bagi Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha tinggi. Sesama makhluk kita tidak boleh bersifat dengan sifat takabur. Sifat takabur, sifat cintakan pujian, sifat cintakan ketinggian dan mengharapkan orang menghormati kita. Itu semua tu punca-punca yang boleh mendorong kepada melakukan dosa yang dilarang oleh Allah. Khususnya dosa yang melibatkan sifat takabur, sifat memandang rendah pada orang lain. Adapun sebab yang kedua adalah sifat yang bersifat daripada disebut sebagai sifat syaitaniyah. Dosa yang datang daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh syaitan, antaranya sifat hasad. Hasad, tuan, adalah sifat yang dulu kita dah pernah sentuh. Perasaan tidak mahu melihat orang lain mendapat nikmat, tidak mahu melihat orang lain mendapat kebaikan, tidak boleh melihat orang lain mendapat sesuatu yang lebih daripada dia. Ini bagi sifat hasad. Dan dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu daripada pihak yang mendapat nikmat tadi. Ini sifat syaitan. Syaitan dia berasa dia lebih mulia untuk takabur. Syaitan dia tak selesa tengok Nabi Adam dimuliakan. Itu sifat yang ada pada syaitan. Dan yang ketiga adalah sifat kehayawanan, iaitulah sifat yang ingin sentiasa memuaskan nafsu perut dan juga nafsu kemaluan. Ini juga punca pada dosa. Punca kepada dosa yang dilakukan oleh seseorang. Bila dia nak puaskan nafsu makannya dengan makanan-makanan, sama ada yang haram secara jelas ataupun makanan itu tidak haram pada makanan itu sendiri, tetapi disebabkan oleh nilai makanan itu yang tinggi, menyebabkan dia terpaksa mengambil daripada sumber yang haram untuk mencapai mendapatkan kualiti makanan yang kuat daripada kemampuan. Itu juga berpunca daripada syahwat perut dan syahwat kemaluan itu tadi. Dan yang terakhir kita kata sifat kebinatangan yang berbentuk binatang-binatang buas pemangsa ini adalah sifat marah, sifat ghadab, sifat marah, yang mana dengan marah itu sekiranya tidak dikawal menyebabkan boleh melakukan perkara yang di luar daripada batasan yang ditetapkan oleh Allah. Berapa ramai orang yang dia gagal mengawal marahnya dan dia biar sifat marah itu develop hari demi hari, tidak dikawal. Sifat marah ni memang wujud dalam diri kita. Dia tidak akan hilang, tak akan tercabut sampailah kita mati. Sebab Allah kalau bekalkan sifat marah itu untuk kita boleh mempertahankan diri, mempertahankan marah, mempertahankan orang-orang yang kita kasih itu dengan sifat marah yang ada dalam hati. Bila orang sentuh saja perkara yang penting tadi, kita akan respon. Orang sentuh orang yang kita kasih, orang sentuh kita punya marah kita akan bertindak balas. Perasaan datang untuk mempertahankan itu asal kepada sifat marah. Cumanya Rasulullah pesan, la taqullah, jangan kamu marah. La taqullah. Sahabat bertanya Rasul, beri pesanan kepada aku, beri nasihat. Rasul kata, la taqullah. Dia ulang lagi, Rasul nasihat lain tak tak. Rasulullah jawab, la taqullah, jangan marah. Jadi para ulama bincang, apa maksud Rasulullah jangan marah? Marah ni benda dalaman, macam mengantuk. Dia bagi sifat jibili, sifat yang memang sebati dalam diri kita yang kita tak boleh buang. Mengantuk boleh buang, tuan. Kita tak boleh jadi orang yang tak mengantuk, sebab mengantuk itu dia akan main. Seperti juga lapar. Lapar kita boleh elak daripada lapar, dia akan main. Bila sampai masa dia akan lapar. Jadi marah juga begitu. Sekiranya ada punca kepada marah, dia akan datang marah. Kenapa Rasulullah kata jangan marah? Maksudnya jangan bertindak selepas datang perasaan marah itu dengan tindakan yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana selepas daripada datang lapar, jangan bertindak selepas lapar itu dengan memenuhi perut kita tadi dengan perkara yang ditegak oleh Allah.
Sama lah juga dengan sifat-sifat yang dipanggil sifat yang sifat dalaman yang memang sudah dibekalkan ketika penciptaan Allah pada kita. Jadi maksud jangan marah tu lah. Kalau datang marah, rasa marah itu jangan bertindak selepas marah itu dengan tindakan-tindakan yang ditegah oleh syariat. Jadi marah juga adalah punca kepada dosa yang dilakukan oleh seseorang. Sebab itulah dengan marah lah seorang boleh sehingga membunuh seorang lain, mencederakan orang lain, dan juga mengucapkan ucapan-ucapan yang ditegah oleh syarak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu 4 sudut punca-punca kepada berlakunya ataupun dilakukan oleh seseorang akan dosa yang dilakukan oleh setiap individu. Dan saya juga sebut tuan-tuan tentang apakah kategori-kategori hamba Allah dalam bab taubat ini. Jadi semua orang akan terdedah kepada dosa. Cumanya selepas daripada dia melakukan dosa, dia bertaubat kepada Allah. Selepas taubat itu juga ada beberapa tahapan orang. Dan saya sebut dari segi tingkatan taubat ini, insyaAllah kita baca setakat ruang yang ada, insyaAllah. Nanti kalau tak sempat pun kita akan sambung pada masuknya, sebab bab taubatnya adalah bab yang penting untuk kita bincang. Saya kata sesungguhnya seseorang yang bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosanya itu ada 4 tingkatan, ada 4 levelnya. Level yang pertama ialah seseorang yang bertaubat daripada dosa, kemudian dia beristiqamah dengan taubatnya itu. Jadi dia dah berhenti daripada satu jenis dosa itu, dia betul-betul berazam tak mau ulang dah. Kemudian selepas dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, dia istiqamah dengan taubatnya itu sehinggalah akhir umurnya dia tidak pernah melakukan lagi kesalahan dan dosa itu tadi. Dia berterusan dalam ketaatan selepas dia bertaubat, dan dia berterusan tidak ulang langsung dah dosa yang dia dah pernah buat itu sehinggalah akhir hayatnya, akhir umurnya, dan dia tidak sekalipun hatta terlintas ataupun berniat untuk patah balik melakukan dosa yang dia telah bertaubat itu tadi. Dan saya sebut ini adalah golongan yang tertinggi lah, golongan yang tertinggi. Ini golongan yang paling mulia dari kalangan hamba-hamba Allah yang bertaubat. Ini yang paling tinggi kedudukannya. Yang inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai as-sabiq bil khairat, orang yang terkehadapan dalam kebaikan. Bila dia bertaubat daripada dosa, dia berterusan dengan taubatnya itu sehinggalah ujung hayatnya dia tidak ulang-ulang lagi akan dosanya itu tadi. Dan ini juga antara kategori yang disebut sebagai golongan yang bertaubat dengan taubat an-nasuha, yang sungguh-sungguh bertaubat. Dia tak patah balik dah melakukan dosa tadi. Dan ini juga disebut sebagai golongan yang memiliki an-nafsul mutmainnah, jiwa yang telah tenang. Telah tenang dengan Allah SWT, tenang dengan zikir, tenang dengan ketaatan. Ini tahap orang-orang ad-daib, orang yang bertaubat yang paling tinggi. Tahapan yang kedua rendah sikit, bawah sedikit daripada tahapan yang pertama, iaitulah seseorang yang telah bertaubat kepada Allah daripada dosa yang dia lakukan. Kemudiannya dia melalui jalan istiqamah. Selepas dah bertaubat, maka dia usaha melalui jalan istiqamah. Macam mana cara istiqamahnya itu? Dia beristiqamah melakukan ummahatul ta'at. Dia dah melakukan dosa seperti ini, kemudian dia menyesal, dia taubat, dan bila dia berniatlah hati nak tinggalkan larangan-larangan Allah ni, dia mula melalui jalan ketaatan. Dan dia mula buat ummahatul ta'at, maksudnya ibu kepada ketaatan. Jadi dia jaga solat 5 waktu, dia mula jaga solat 5 waktu. Dia mula bayar zakat, dia mula berpuasa yang wajib ke atasnya, dia mula jaga perintah-perintah kewajiban Allah terhadap dirinya. Pada masa yang sama dia juga meninggalkan dosa-dosa besar dan juga perkara maksiat. Cuma kadang-kadang masih datang ujian ke atas dirinya dan dia pun tersilap langkah melakukan beberapa dosa selepas itu. Dia dah taubat dah, kemudian dia dah usaha dah
laksanakan ketaatan yang wajib ke atasnya dan juga ketaatan yang dituntut kepadanya, terutamanya yang utama-utama ini, cuma kadang-kadang masih berlaku tersalah langkah melakukan beberapa dosa dan maksiat-maksiat yang lain, tetapi bukanlah dengan secara sengaja. Kadang berlaku dengan sebab dia terlupa, kadang berlaku dengan sebab dia terlalai. Tetapi apabila teruji dengan dosa selepas daripada taubatnya itu, dia segera membaiki keadaan. Bukanlah semestinya orang tu bila dia taubat dia tak jatuh pula kan. Tapi bila jatuh dalam keadaan ini bukan dengan sengaja, dia segera baiki keadaan. Dalam keadaan dia masih melaksanakan ibu-ibu ketaatan tadi, bila datang pula ujian dosa tadi, dia segera membaiki keadaannya. Dan dia menyesal di atas kesilapan yang berlaku kemudian tadi, dan dia berusaha untuk memperbaiki dan sentiasa memperbaharui azabnya dengan untuk bertobat tadi, untuk apa? Untuk meninggalkan dosa tadi. Dia terus lagi. Jadi lagi, dia berterusan lagi. Jadi lagi, dia baiki lagi. Itulah perjalanan dia sehingga ke akhir hayat. Ini adalah orang yang mulia juga, teman. Kebiasaannya kita berada pada kita, kalau tak mampu yang pertama tadi itu pun, kita harap kita berada pada tahap yang kedua ni tadi. Ini kita masih daripada taubat kita yang awal itu, kita masih berusaha sungguh-sungguh menjaga kewajipan yang utama, ketaatan yang utama, dan menjauhi dosa-dosa besar yang utama semampu mungkin sepanjang kita telah bertaubat pada Allah tadi. Jika berlaku di tengah-tengah jalan itu tersilap langkah, jatuh satu dua melakukan dosa, cepat-cepat kita baiki keadaan sampai-sampai kita masih mengekalkan ketaatan kepada Allah yang telah kita lakukan tadi. Dan ini, kategori ini disebut sebagai nafsul lawwam. Jiwanya telah meninggalkan maksiat, tetapi jiwanya itu bila melakukan kesalahan dia akan segera mencela dirinya sendiri. Maksudnya dia akan segera sebut diri dia tak patut begini, jangan terus begini, segeralah bertaubat. Jadi panggil al-lawwam, yang sentiasa mencela dirinya sendiri dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ghazali disebut, inilah aghlaq ahwalid da'imin. Inilah keadaan yang kebiasaan yang kita dapati di kalangan hamba-hamba Allah yang bertaubat. Jadi kita berharap kita dapat setidak-tidaknya capai peringkat inilah. Kita bertaubat pada Allah, sambil-sambil itu kita jaga sungguh-sungguh kefarduan Allah ke atas kita. Kita cuba elak sungguh-sungguh dosa-dosa yang besar. Pada masa sama kita berterusan berjalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala sehinggalah ujung hayat kita. Ini kebiasaan ataupun kebanyakan keadaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ini level yang kedua. Saya kata, jadi kebiasaannya susah. Saya kata dosa ini benda yang tak elok, benda yang sentiasa menguji kita sebagai anak-anak. Sebagai manusia dia akan sentiasa datang mengganggu kita. Ada masa kita kalah, ada masa kita dapat elak, ada masa kita dapat bertahan. Masa kita kalah, segeralah kita baiki keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan level yang ketiga, rendah sikit lagi pada orang yang kedua tadi, dia seorang yang bertaubat pada Allah. Begitu juga dia berterusan beristiqamah melakukan ketaatan yang utama selepas dia dah bertaubat tadi. Cumanya datang satu waktu tiba-tiba dia dikalahkan semula oleh syahwatnya. Dia dah bertaubat, kemudian dia dah baca keadaan, dia mula sembahyang, dia mula belajar hukum agama, dia mula baca diri. Satu perkara dia boleh bertahan begitu, tiba-tiba datang syahwat nafsu mengalahkan dia. Itu tuan yang level yang ketiga dan yang keempat ni, insya-Allah kita akan teruskan pada huraian pada pertemuan yang akan datang. Cuma setidak-tidaknya kita cuba usahakan letak diri kita setidak-tidaknya pada keadaan yang kedua itu tadi, sebagaimana yang telah kita sebut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.